Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, so hari ini cikgu akan teruskan sesi pengajaran cikgu part yang kedua, okay, bahagian yang kedua. Sebelum ni cikgu berhenti kepada beberapa contoh masalah kesihatan yang disebabkan oleh malnutrisi. Okay, so ini adalah beberapa penyakit. So ada 5 penyakit yang disebabkan oleh malnutrisi. Okay, yang pertama goiter. So goiter ni adalah sejenis penyakit yang disebabkan oleh kekurangan iodin. Okay. Kemudian kita ada scurvy. Scurvy ni penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin C. Okay, kemudian marasmus dan juga kwashiorkor. Marasmus ni kekurangan karbohidrat. Okay. Kwashiorkor penyakit yang disebabkan oleh kekurangan protein, dan kita ada rickets. Okay. So ini antara penyakit ataupun masalah kesihatan yang disebabkan oleh malnutrisi. Okay, so seperti yang cikgu dah terangkan sebelum ni, okay, malnutrisi ni adalah satu masalah kesihatan yang disebabkan oleh kekurangan ataupun berlebihan mana-mana kelas makanan. Okay, so ada banyak lagi penyakit ataupun masalah kesihatan yang disebabkan oleh kekurangan kelas-kelas makanan yang tertentu. Okay, baik. So ini antara gambar-gambar anak-anak di Afrika, okay, antaranya lah, okay, yang disebabkan oleh masalah kesihatan malnutrisi. Okay. Okay, seterusnya cikgu nak perkenalkan konsep pinggan sihat. Okay, so apa dia konsep pinggan sihat? Okay, pinggan sihat adalah satu pinggan menu kita, okay, yang mengandungi kelas makanannya tertentu, dan kita dapat lihat kat sini. Okay, ini disebut sebagai suku-suku separuh. Okay, so apa dia suku yang pertama tu? Okay, suku pinggan, okay, dipenuhi dengan nasi dan juga sumber karbohidrat yang lain. So nasi tu sebagai contoh lah sumber karbohidrat. So banyak mana? Suku saja. Okay. Kemudian kita ada suku pinggan dengan ikan ataupun sumber protein yang lain. Okay. So suku bahagian lagi adalah protein. Okay, dan separuh daripada pinggan kita mesti dipenuhi dengan buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Okay. So ini kita sebut dia sebagai konsep suku-suku separuh. Okay, konsep suku-suku separuh. Okay, aplikasi konsep pinggan sihat Malaysia dalam kehidupan seharian. Okay, so makan 3 hidangan utama sihat dalam sehari. Okay, makan 1 hingga 2 snack yang sihat di antara waktu makan jika perlu. Okay, so snack yang sihat ni apa contoh dia? Okay, buah-buahan. Okay, so buah-buahan itu adalah salah satu contoh snack lah. Okay, kemudian lebihkan pemakanan makanan berbijirin. Okay, kurangkan makanan bergoreng dan bersantan. Dan yang kelima, makan makanan yang dimasak di rumah lebih kerap. Okay, berbanding kita mencari makanan segera ataupun kita sebut dia fast food. Okay, so di Malaysia terlalu banyak restoran fast food. Okay, so kurangkan makanan-makanan ini. Okay, right, seterusnya. Okay, kita nak tahu tentang nilai kalori dalam makanan. Okay, so apa dia nilai kalori? Okay, nilai kalori ini adalah jumlah tenaga yang dibebaskan daripada pengoksidaan ataupun pembakaran 1 gram makanan tersebut dengan lengkapnya. Okay, so unit nilai kalori. Okay, unit nilai kalori kita ada kalori. Okay, simbol dia CAL. Okay, kemudian kita ada kilokalori, KCAL. Okay, kemudian kita ada joule. Okay, simbolnya joule, J huruf besar, dan kita ada kilojoule. Okay, KJ. Okay, 1 kalori bersamaan dengan 4.2 joule. Okay, 1 kilokalori bersamaan dengan 4,200 joule ataupun bersamaan juga dengan 4.2 kilojoule. Okay, so unit SI ataupun unit antarabangsa dia, unit yang standard adalah joule per kilogram. Okay, joule per kilogram.
Okey. Seterusnya kita lihat pengukuran nilai kalori dalam makanan. Okey, so makanan kita boleh dikira nilai kalorinya dengan menggunakan radas khas. So radas khas ini disebut sebagai kalorimeter bom. So seperti dalam gambar rajah ni. So alat ini digunakan untuk mengukur nilai kalori dalam makanan. Kemudian cikgu nak tunjukkan nilai kalori bagi karbohidrat, lemak dan protein. Nilai kalori bagi karbohidrat, lemak dan protein. So nilai ini telah dikirakan untuk kita. Karbohidrat, nilai kalorinya untuk setiap 1 gram. So untuk setiap 1 gram nilai kalorinya adalah 16.7 kilojoule. 16.7 kilojoule untuk setiap 1 gram karbohidrat. Kemudian kita tengok kat sini, lemak nilai tenaganya adalah 37.6 untuk setiap 1 gram. Di mana nilai lemak ni paling tinggi nilai kalorinya ataupun nilai tenaganya paling tinggi untuk setiap 1 gram. Nak dibandingkan dengan karbohidrat dan protein, nilai tenaganya paling tinggi. Sebab tu kalau kita lihat dalam piramid makanan, lemak ni berada pada aras yang paling tinggi, iaitu aras yang paling kecil. Bermaksud apa? Kita kena ambil lemak ini dalam kuantiti yang sedikit. Kemudian kita tengok protein. Nilai kalorinya untuk 1 gram sama dengan karbohidrat, iaitu 16.7 kilojoule bagi setiap 1 gram. Makanan yang berlainan dan anggaran nilai kalori. Makanan yang berlainan dan anggaran nilai kalori. So kalau kita lihat kat sini. So yang warna hijau karbohidrat, lemak warna merah, protein warna putih dan air warna biru. So kalau kita lihat gula, dalam gula 100% karbohidrat. Kemudian dalam daging kita ada 69% protein, 69% air, ada 13% lemak dan ada 18% protein. Minyak sawit 100% lemak. Minyak sawit 100% lemak. Kemudian dalam beras, beras ada 76% karbohidrat. Airnya 14%, 8% protein dan 2 gram lemak. So ini adalah nilai makanan dan peratus nilai kalori yang ada dalamnya. Seterusnya kita lihat makanan yang berlainan dan anggaran nilai kalorinya. So kita lihat di sini beberapa contoh makanan dan juga nilai kalori. So kita ada nasi, roti putih, gula kasar, minyak sawit, mentega, daging ayam, daging lembu kubis dan timun. So kalau kita lihat di sini, untuk setiap 1 gram minyak sawit nilai kalorinya paling tinggi. So kalau kita lihat kat sini, minyak sawit ni dalam kumpulan lemak. Sebab tu seboleh-bolehnya untuk menu yang sihat kita elakkan makanan yang bergoreng. Seterusnya kita pergi kepada kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu. So antara kesannya adalah beberapa penyakit yang telah cikgu sebutkan yang awal tadi. Salah satunya malnutrisi. Kemudian kita ada obesity, anorexia nervosa, arteriosclerosis, diabetes mellitus dan beberapa lagi penyakit lain. So kita pergi kepada senarai khusus masalah kesihatan, punca dan kesan dia. Yang pertama kita tengok obesity. Punca obesity. So tengok sini, punca obesity adalah mengambil makanan yang tinggi nilai kalorinya secara berlebihan untuk jangka masa yang panjang. So dalam menu kita tu, daripada pagi sampai tutup mata nak tidur nanti, nilai kalorinya
tinggi. Dan kalau kita amalkan ini setiap hari, kita tak kawal pemakanan kita, kita makan makanan yang berkalori tinggi, so dia akan menyebabkan masalah obesiti. Okey, so kesannya adalah meningkatkan risiko menghidap penyakit seperti diabetes mellitus, okey, arteriosklerosis dan juga tekanan darah tinggi. Okey, kemudian kita lihat masalah kesihatan yang kedua, anorexia nervosa. Okay, so punca dia adalah keengganan seseorang individu untuk makan kerana terlalu risau akan kenaikan berat badan. Okay, kesannya menghidap masalah kesihatan seperti malnutrisi dan boleh membawa maut. So, mana datangnya anorexia nervosa? Okay, salah satunya adalah kita punya obsesi kepada nak kelihatan kurus. Okey, kepada nak kelihatan kurus. Biasanya pernah cikgu baca satu artikel tentang artis yang nak kurus. Okey, so ada kaitan juga masalah ada kaitan juga dengan masalah mental. Okey, di mana ketakutan dia untuk menjadi gemuk. Okey, baik, seterusnya. Okay, masalah kesihatan arteriosklerosis iaitu penyakit, okey, sejenis penyakit arteriosklerosis. Okey, nama penyakitnya aterosklerosis. Okey, aterosklerosis. So apa puncanya? Pemendapan kolesterol pada dinding arteri, okey, dinding salur darah kita. So kesan dia apa? Lumen arteri menjadi sempit dan menyebabkan tekanan darah tinggi. Okey, so kita punya salur darah sepatutnya besar macam ni, okey, tapi disebabkan ada kolesterol mendap, okey, pada dinding tersebut, maka dia akan menyebabkan laluan darah kita akan menjadi sempit. So bila laluan darah itu menjadi sempit, dia akan menyebabkan tekanan darah tinggi. Okey, dan ini juga boleh menyebabkan risiko penyakit jantung dan stroke. Okey, seterusnya masalah kesihatan yang seterusnya adalah diabetes mellitus. Okay, so punca dia adalah mengambil makanan dan minuman tinggi kandungan gula untuk jangka masa panjang. Okay, kesannya menjejaskan penglihatan, okay, kesihatan ginjal dan sistem saraf. Kemudian kesan yang kedua, luka lambat sembuh. Okay, okay, yang seterusnya. Okay, yang seterusnya masalah kesihatan tekanan darah tinggi. Puncanya adalah mengambil makanan tinggi kandungan garam untuk jangka masa panjang. Okey, so kesan dia apa? Meningkatkan risiko penyakit jantung dan juga stroke. Okey, okey. Okay, seterusnya kita pergi kepada corak pemakanan masyarakat Malaysia dan kesannya terhadap kesihatan. Okey, so kesihatan badan manusia bukan sahaja dipengaruhi oleh pengambilan jumlah kalori yang menepati keperluan, tetapi juga bergantung kepada corak pemakanan seperti waktu makan dan juga jenis makanan. Okey, so tak semestinya dipengaruhi oleh kita makan makanan yang berkalori tinggi. Okey, tapi juga dia bergantung kepada waktu kita makan dan juga jenis makanan. Okey, sepatutnya beberapa jam sebelum kita tidur kita tak boleh makan, tapi kita makan. Okey, kemudian di Malaysia kita ada banyak restoran yang menyajikan makanan-makanan segera. Okey, yang biasanya restoran ini beroperasi sepanjang masa. Okey, jadi apa yang berlaku? Kita lebih cenderung untuk mengambil makanan-makanan ini kerana mudah okey, jimat masa juga. Okey, tapi sebenarnya dia mendatangkan kesan buruk kepada kita punya corak pemakanan. Okey, okey, seterusnya. Okey, so ini adalah kesan makanan segera dan makanan rapuh. Okey, so apa yang ada dalam makanan segera dan makanan rapuh ni? Okey, so biasanya okey, makanan segera dan makanan rapuh ini mempunyai gula yang berlebihan. Okey, so macam cikgu sebut tadi, dia boleh meningkatkan dia akan menyebabkan kita dapat penyakit obesiti, okay, kerosakan gigi,
Kemudian kita boleh juga dapat penyakit diabetes mellitus pada umur yang muda. Okey. Kemudian pewarna dan pemanis tiruan boleh menyebabkan kemandulan ataupun kanser, merosakkan hati dan ginjal. Kemudian ada juga makanan yang tidak mempunyai khasiat, boleh menyebabkan malnutrisi. Kemudian ada juga makanan ataupun kita punya minuman mempunyai kandungan kafein yang boleh menjejaskan kesihatan. Ada garam yang terlalu banyak. So biasanya makanan segera dan makanan rapuh ni tidak mempunyai kelas makanan yang cukup untuk kita. So itu sahaja topik pembelajaran kita untuk petang ni. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.